ada beberapa perkara yang cikgu nak pendekkan kata sekarang. Tadi cikgu dah berikan 15 minit, yang masuk ada seorang dua orang, bagus. Yang tak ada cikgu nak sebut secara sepintas lalu ya. Sila buka skrin. Bukan tutup skrin sekarang, buka skrin. Cikgu nak data kamu sedikit je. Murid-murid yang saya hormati sekalian, okey, pertama, kita dalam grup 4 MPV1 ini ada 11 student saja, 11. Cikgu memerlukan bantuan sebab benda ini cikgu tengah rakam ni. Maksudnya kamu boleh nampak nama murid-murid yang ada kat sini. Nama murid yang tak ada, cikgu perlu bantuan kamu. Cikgu nak PM mereka boleh, tapi cikgu takut nanti mereka tak selesa. Biasanya kalau kita cikgu yang call akan rasa, apa sahaja cikgu call saya kan, macam nak kerja saya. Boleh ke tak cikgu minta tolong murid-murid di sini, macam Amira pun boleh kan, supaya ingatkan kawan-kawan kita masuk ke dalam grup Google Classroom ini. Boleh ke tak? Boleh cikgu minta bantuan tak? Nadira, boleh tak? Akid dari tadi tak respon ni. Okey ke tak Akid? Boleh. Terima kasih tak Akid? Akid kan? Akid, hello? Siapa-siapa boleh bagi saya respon? Nadira, Amira, are you there? Boleh. Boleh. Boleh ya? Sebab penting. Dia macam ni. Kenapa benda ni penting? Okey, antara dia adalah, tadi cikgu dah sebutlah, sepintas lalu, cepat je. Antara banyak kerja, ada kerja YouTube, tonton, hantar dia. Ada satu yang penting, iaitu quiz. Murid-murid yang saya hormati, quiz. Ada quiz 4 ini yang cikgu akan gunakan sebagai penilaian PBD, TP kamu. Jadi, tengok ya, ambil quiz sains tingkatan 4 bab 4. Kalau kita buka, kita ada satu Google Form yang perlu jawab lah. Bentuk macam ni. Jawab. Lepas itu, cikgu akan dapat markah di sini. Murid-murid sila tengok pada skrin kamu. Contohnya Farah Syakira, Chu Wen Yin, Farisha dah pindah kelas kan? Sumaya dan juga Enji Wei dah jawab. Jadi, cikgu akan pindahkan markah. Lepas kamu dah buat kan quiz ni, turn in. Jadi di sini, cikgu akan masukkan markah kamu. Cikgu akan masukkan markah kamu. Okey. Jadi kalau kamu tak buat, cikgu tak boleh bagi markah lah. Damia Syafiqah. Boleh faham kan Damia Syafiqah? Boleh? Boleh tak? Damia Nur Syafiqah? Syafiqah kan? Panggil Syafiqah kan? Boleh kan? Boleh faham tak? Hello? Syafiqah, ada tak? Kalau kita tengok yang lain. Tiffany dah tanya. Almira. Amira No Atika. Ada? Boleh faham tak? Ada. Boleh. Ini Amira No Atika lah. Bukan Nur Amira. Okey, sabar ya. Terima kasih Atika. Jadi, kalau kita tengok Amira No Atika pun ada. Tapi sebab tak buat, cikgu tak boleh bagi markah. Okey? Jadi bukan cikgu salahkan kamu. Jangan salah faham. Cikgu bukan nak salahkan kamu. Kita pun masih baru untuk dunia macam ni. Jadi, kalau hari ini kamu tak sesuaikan diri dengan teknologi, mana tahu nanti masa akan datang kamu pergi belajar di college ke universiti, benda yang sama akan kenakan kamu semula. Masa itu, markah kosong. Salahkan siapa kan? Belajar. Tolong belajar teknologi baru. Kalau disebabkan ada masalah gadget berkongsi, adik-beradik kongsi ke, ataupun handphone hard disk tak cukup ke, boleh bagi tahu cikgu. Kita boleh buat cara lain. Cikgu mungkin boleh bagi link quiz itu secara terus. Kamu jawab, cikgu bagi markah di sini pun boleh. Janji bagi tahu cikgu. Pertama, ajak kawan-kawan lain. Tak sepatutnya 11 lah. Kalau dapat 20 pun okey lagi. Ini 11 separuh je. Jadi cikgu risau. Okey, kawan-kawan kamu yang tak masuk langsung ni mungkin TP1 ni. Okey? Boleh faham? Yang lain? Kecik? Okey. Sekejap. Okey, Xuan. Sepatutnya ada kan? Kenapa hari ni dia tak ada ya? Dia memang jenis masuk kelas sekali, kalau kelas kedua tak masuk ke macam tu? Ni Akid ni siapa? Boleh cikgu tahu tak ni Akid ni siapa? Akid? Akid? Tak apalah, kita mulakan kelas lah. Kalau tak ada respon kan, tak mungkin kita asyik nak tanya kan respon macam mana. Jadi murid-murid, kita sekarang sambung untuk belajar ya. Minta maaf. Jadi hari ini kita akan sambung pada buku teks muka surat 130. Murid-murid, kalau kamu tengok muka surat 130 sekarang,
Okey, kamu boleh tutup skrin dah. Kita memang hari ini nak sambung belajar. Hari ini kita akan belajar pola pertumbuhan untuk manusia dan juga untuk tumbuhan. Ya. Pola pertumbuhan untuk manusia dan juga tumbuhan. Jadi kita sekarang nak belajar ya. Jadi belajar, dengar dan fokus. 130. Kalau anda tengok pola pertumbuhan manusia di sini, dibahagikan kepada 5. Dari bayi, ke kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Jadi, kita dah tahu, pertumbuhan merupakan satu proses yang berlaku perubahan dari segi saiz kita menjadi makin besar, ya. Sebab apa? Sebab jumlah bilangan sel pun bertambah, berat bertambah, bentuk tubuh pun bertambah, fungsi badan pun menjadi makin hebat dan merupakan satu proses highlight perkataan kekal. Kekal dan tidak berbalik. Highlight kekal, highlight tidak berbalik. Itulah maksudnya pertumbuhan. Kalau saiz badan kita bertambah tetapi boleh kembali semula ke original, itu bukan pertumbuhan. Yang pertumbuhan kita nak adalah satu proses yang kekal dan tidak berbalik. Jadi pertumbuhan ini berlaku disebabkan pertambahan bilangan sel pada tubuh. Pertambahan bilangan sel pada tubuh. Pertumbuhan manusia berlaku pada seluruh badan dan berlainan mengikut jantina dan peringkat umur. Murid-murid, sekarang sila tengok muka surat 131 dan 132. 131 terdahulu. Kalau anda tengok, ya, kamu akan nampak beberapa peringkat 5 itu yang dah cakap. Antara dia, mula dengan bayi, dia adalah highlight istilah 0 ke 3 tahun. 0 ke 3 tahun. Okey? Biasanya pada pertumbuhan ini, lelaki dan perempuan sama je. Tak ada masalah. Yang highlight kedua, pesat. Pertumbuhan itu adalah pesat. Itu pasal kamu akan tengok bayi, jadi budak itu sebelum dia masuk ke kanak-kanak umur 4 tahun, saiz itu mungkin daripada 80 cm jadi bukan 80, dia dalam 60 je. 60 cm menjadi 1 meter. Hampir 2 kali ganda tinggi dia bertambah. 2 kali, maksudnya sekali ganda lah dia tambah. Jadi pertumbuhan itu adalah pesat. Sangat cepat. Okey? Jadi dia memerlukan banyak gizi untuk terus tumbuh. Itu untuk bayi. Manakala untuk kanak-kanak, highlight kanak-kanak kan? Kamu dah highlight kanak-kanak, highlight tidak secepat bayi. Tidak secepat bayi. Itu pasal kamu akan nampak budak-budak 4 tahun sehingga masuk ke umur 12 tahun. Saiz badan itu bertambah secara berkala. Maksudnya, dia tidak akan bertambah secara mendadak, tapi dia bertambah secara, 1 tahun tambah 2 cm, 1 tahun 5 cm, 5 cm, 5 cm. Dia tak akan tiba-tiba naik. Naik 10 cm, tahun kedua naik 1 cm. Naik turun. Tidak. Dia naik secara sekata. Manakala, makanan pun penting ya. Dia tak nak kata, walaupun dia tak secepat bayi, makanan tak penting. Sama. Tapi pertambahan atau pertumbuhan itu tidak sepantas peringkat bayi. Okey, jadi ketika pertumbuhan ini makanan seimbang amat diperlukan bagi pertumbuhan sel yang seimbang. Masuk ke remaja. Ini penting lah. Highlight remaja. Kedua-dua jantina mengalami pertumbuhan yang pesat. Okey. Remaja lelaki akan mengalami pertumbuhan yang perlahan berbanding dengan remaja perempuan. Pada peringkat ini, remaja perempuan kebiasaannya lebih tinggi dan besar berbanding dengan remaja lelaki. Itu pasal kalau anda masa form 1, cikgu pun dah pernah cerita, sekali tengok lelaki kiri kanan, kawan lelaki kita, semua lebih pendek daripada kamu. Malahan pendek satu kepala pun ada. Di bawah bahu perempuan biasanya. Tapi selepas tingkatan 3, barulah lelaki itu akan tumbuh pesat mengejar ketinggian wanita ataupun perempuan remaja. Jadi lepas tingkatan 3 baru dah nampak. Biasanya lelaki itu
lebih tinggi daripada kawan-kawan perempuan yang seumur dengannya. Okey, jadi kenapa terjadi macam tu? Sabar ya, nanti kita akan sebut. Jadi pada peringkat ini, remaja perempuan biasanya lebih tinggi dan besar berbanding dengan remaja lelaki awal. Pada peringkat ini juga, pertubuhan ciri-ciri seks sekunder bagi remaja mula berlaku. Kalau anda rujuk muka surat 132. 132 dulu, murid-murid yang saya hormati sekalian ya. Okey, kamu akan nampak sekali lagi, bayi pertumbuhan pesat, remaja pun pesat. Pesat ini, kamu pun dah telah disebut sebelum ini, kalau pertumbuhan untuk serangga adalah berbentuk tangga sebab saling kulit, ekdisis. Maka pertumbuhan untuk manusia adalah berbentuk S. Siapa lagi ingat nama bentuk graf ini? Siapa ingat nama bentuk graf ini? Yang cikgu lukis pada skrin ini. Kalau kamu tak tengok skrin pun tak apa. Tengok dalam kertas kamu, umur 0 ke 3 dan umur 13 ke 20. Siapa ingat lagi bentuk graf itu namanya ialah apa? Siapa boleh jawab? Siapa nak jawab? Cukup pilih ya. Jiwei. Apakah nama pertumbuhan, pola pertumbuhan untuk manusia yang kamu nampak sekarang? Bentuk apa itu? Bentuk apa? Cikgu dah buat dalam skrin ni, bentuk apa ni? Kalau serangga berbentuk tangga. Tapi haiwan berbentuk apa ni? Siapa nak jawab? Almira. No Amira. Ya, No Amira ada? Boleh jawab tak? Ataupun susah? Tiffany macam mana? Tiffany? Hello? Okey ke tak semua? Ataupun semua dah buka S3 Lido ni? Okey ke tak? Hello? Testing? Kalau tak tahu cakap tak tahu, okey je. Cikgu tak marah ni. Tahulah. Tak tahu? Tak tahu, tak apa. Kalau tak tahu, pergi ke buku teks kamu, cikgu dah sebut sebelum ni kan. Pergi ke buku teks, yang penting kamu rujuk balik muka surat 116. 116. Nampak ke tak? Pertumbuhan bentuk sigmoid S. Okey, bentuk sigmoid. S seperti yang ada pada skrin ini. Jadi, kalau kita balik kepada yang tadi itu, sabar ya. Sebab kita hari ini banyak kita nak habiskan. Lepas itu ada lagi satu laporan sains tu. Minggu depan kita boleh fokus untuk laporan dah. Jadi, kalau pertumbuhan pesat, murid-murid yang saya hormati, kamu akan nampak bentuk S itu pertumbuhan sigmoid. Ya, manusia akan mengalami 2 kali pertumbuhan sigmoid. Maksudnya secara pesat. Satunya 0 ke 3 ketika peringkat bayi. Itu pasal kamu akan tengok baby kecil macam ni sampai umur 3 tahun dah dekat 1 meter. 1 meter ataupun lebih. Dia memang 2 kali, times 2, darab 2. Memang laju. Tapi daripada kanak-kanak umur 3 tahun ke atas sampai umur 13, dia perlahan. Slow je. Remaja laju balik sebab AQ balik. Pertumbuhan ciri-ciri seks sekunder. Juga apa tu seks sekunder? Contoh, kalau untuk wanita akan nampak lebih wanita seperti apa? Perkembangan buah dada dan juga bahagian punggung. Dan juga pertumbuhan juga rujuk kepada bulu-bulu tempat tertentu. Untuk lelaki pula akan tumbuh misai, tapi itu masa yang lain lah. Biasanya perempuan dulu baru lelaki. Okey, dia memang lewat sikit orang lelaki. Jadi kalau kamu tengok balik kat sini, pada umur 16 ke 18 tahun, kepesatan pertumbuhan akan mula mengurang bagi remaja perempuan. Ini juga menerangkan kenapa kamu dah masuk form 4, kamu akan nampak lelaki itu lebih tinggi dan pertumbuhan anda tak dapat nak kejar. Kamu kejar dan sehingga tinggi untuk seorang lelaki. Okey, akan mula berkurang bagi remaja perempuan dan seterusnya berhenti.
Hal ini berbeza dengan remaja lelaki yang pertumbuhan dia akan terus berlaku sehingga 18 ke 20 tahun. Okey, itu pasal biasa lelaki akan nampak lebih besar berbanding dengan remaja perempuan. Cikgu, benda ini saya perlu hafal ke? Murid-murid, dia bukan hafal. Cikgu nak kamu perhatikan sekitar anda saja. Bandingkan kamu dengan kawan-kawan yang lain jantina. Kalau kamu perempuan, banding dengan lelaki. Kalau kamu lelaki, tengok yang perempuan. Dari situ kamu akan boleh faham apa pertumbuhan yang sedang berlaku. Pada peringkat dewasa pula, okey, macam kita, macam cikgu lah, bukan kamu. Cikgu, umur 30 dah ni. Okey, bukan belum tua lagi tapi dewasa. Lelaki dewasa lebih tinggi dan besar daripada perempuan dewasa. Keadaan ini berlaku kerana pertumbuhan lelaki adalah lebih lama berbanding dengan pertumbuhan perempuan. Okey, jadi pada peringkat ini pertumbuhan manusia akan jadi mala. Highlight dewasa, highlight mala dan hampir sifar. Apa itu malar? Maksudnya tidak berubah. Hampir sifar kosonglah. Sebab kalau kamu tengok muka surat 132, kamu akan nampak dewasa itu garis melintang. Garis melintang. Mungkin naik sikit je tapi dia memang lintang. Hampir sifar. Sebab ketika kita dewasa, pertumbuhan itu minimum. Biasanya kita akan guna tenaga kita gantikan sel-sel yang mati. Okey? Sel-sel badan kita yang mati. Okey? Jadi pertumbuhan mungkin masih berlaku pada tempat tertentu seperti kuku, rambut dan juga kulit saja. Pada peringkat tua, pertumbuhan manusia hampir berhenti dan tubuh manusia mula menyusut dan mengecil. Kita akan jadi makin pendek sebab kita dah menjadi saiz badan kecil, membongkok badan. Sel-sel badan pun tak senang nak digantikan, itu pasal mula nampak tangan berkedut. Okey, badan kulit berkedut dan seterusnya. Jadi graf ini perlu tahu ada 2 kali pertumbuhan pesat. Okey, kanak-kanak walaupun perlahan dia masih berbentuk lengkung. Masih berbentuk lengkung, lengkung yang tak curam sangat, okey? Lengkung tapi pendeklah, dia tak curam. Manakala dewasa melintang, orang tua ke bawah. Penuaan pramatang. Tengok muka surat 132, galeri sains sebelah kiri itu. Penuaan pramatang atau penyakit progeria. Dia sejenis penyakit yang jarang-jarang berlaku pada peringkat kanak-kanak. Okey? Akan menyebabkan kanak-kanak itu kelihatan seperti orang tua. Itu biasanya ada sebut dalam cerita ataupun movie yang adalah movie kat Bollywood pun ada, Hollywood pun ada yang menyentuhkan jiwa. Ada. Tapi cikgu pun tak nak cerita berhabis. Yang penting, okey, apa lagi yang kamu perlu tahu? Highlight kadar pertumbuhan manusia cepat pada peringkat awal, Okey? Selepas itu kadar menjadi perlahan di peringkat kanak-kanak. Kadar pertumbuhan highlight cepat semula, highlight remaja. Okey? Perlu tahu, cikgu dah sebut 3 kali dah. Pesat pada peringkat bayi, pada peringkat apa panggil itu? Remaja, adolescence. Jadi corak pertumbuhan ini membentuk satu lengkung berbentuk S seperti pada rajak 6.16. Okey, graf lengkung pertumbuhan membolehkan kita menentukan kadar pertumbuhan manusia pada tahap berbeza di sepanjang hayat pertumbuhannya. Okey, murid-murid, kalau ada masalah sila tanya sekarang ya. Sila tanya. Jadi, apa beza antara pola pertumbuhan lelaki dan perempuan? Murid-murid, AQ balik. Berlaku lebih awal pada wanita berbanding dengan lelaki. Okey? Jadi, apa itu AQ balik untuk mereka yang tak fasih ataupun 如果谁不懂这字的 sila sebut sekarang ya. AQ balik. 成熟期ya. Okey? Bermaksud ciri-ciri seks sekunder mula berkembang dan menjadi jelas. Maksud dia, murid ataupun kawan lelaki akan nampak lebih lelaki, yang perempuan akan nampak lebih perempuan. Jadi cikgu nak tanya, apa maksudnya nampak lebih lelaki? Kalau cikgu tanya secara am lah. Syafiqah, kalau boleh type juga ya, kalau rasa malu pun okey je. Saya juga faham. Apa maksudnya lebih lelaki? Kalau kamu tengok kawan lelaki kamu, lepas AQ balik nampak lebih lelaki, apa yang kamu nak cakap? Contoh apa? Lebih apa? Jiwei, lebih apa? Lebih matang. Matang apa? Matang apa?
Suara jadi kasar. Budak Pandai. garang. Suara jadi garang antara dia. Lelaki, dia ni budak lelaki dah jadi macam lelaki. Sebab suara dia jadi lelaki. Jadi garau. Okey. Cikgu, tak ada pun. Tadi cikgu tanya lagi mungkin ciri kedua. Macam mana kamu tahu kawan lelaki kamu dah jadi dewasa, macam jadi remaja lelaki dah lepas aki balik. Sekali tengok dah tumbuh misai dan janggut. Mungkin suara dia tak banyak beza tapi misai dan janggut dah keluar. Confirm lah dia dah aki balik. Dah dapat lepaskan diri. Ciri-ciri seks sekunder. Jadi itulah dia. Jangan fikir benda yang bukan-bukan sajalah. Jadi itu yang kita nak tahu. Okey? Supaya dia nampak lebih berbeza dari segi jantina. Jadi daripada peringkat bayi hingga ke peringkat awal kanak-kanak, lelaki dan perempuan membesar pada kadar yang sama. Kemudian lelaki akan membesar dan lebih cepat sedikit daripada perempuan bermula umur 14. Itu pasal masa form 2, form 3, lelaki itu lebih tinggi daripada perempuan. Okey? Perempuan mengalami aki balik lebih cepat antara umur 12 hingga 14 tahun. Pada peringkat ini, perempuan membesar lebih cepat daripada lelaki. Iaitu lebih tinggi dan lebih berat daripada lelaki sebaya. Namun demikian, selepas umur 14, sekali lagi aku sebut lepas form 2, itulah pasal lelaki nampak lebih tinggi kerana lelaki mengalami pertumbuhan yang lebih pesat berbanding dengan perempuan. Okey? Jadi kamu boleh nampak dalam graf ini. Tengok dalam graf yang merah, muka surat 132. Okey? Kamu akan nampak mula-mula sampai umur 4 tahun mereka sama. Lepas tu lelaki nampak lebih cepat masa kanak-kanak tapi dipotong pada umur 12 tahun ni dipotong. Perempuan jadi lebih tinggi dari lelaki. Namun sampai ke umur 14 ni, form 2 ataupun form 3 15 ni, lelaki pintas semula, overturn, lebih tinggi daripada perempuan. Ini yang membuatkan agak drastik lah kalau kita nampak perbandingan tinggi kawan kita antara lelaki dan perempuan khususnya berbanding form 1 ke form 3. Semasa pemeriksaan bayi dan kanak-kanak di klinik kesihatan atau hospital, ciri-ciri seperti jisim badan, tinggi dan ukur lilit kepala adalah ukuran yang biasa diambil oleh jururawat. Okey? Kenapa? Untuk yang bakal menjadi ibu dan bapa kamu. Cikgu, saya belum kahwin lagi. 我知道你还没有结婚, cikgu tahu. Tapi tahu ke tidak, nanti kamu dah kahwin, ada anak. Anak dah lahir, bayi bawa ke hospital dan klinik kesihatan setiap seminggu ataupun setiap 2 minggu atau setiap bulan. Tahu ke tidak? Tak tahu, tengoklah sekitar kamu. Ya, ketika hantar ke klinik, apa yang mereka buat? Mereka akan suruh bayi itu letak bayi atas penimbang, tengok berat dia, tengok tinggi, ambil pita, tengok tinggi dia dan tengok kepala dia. Saiz kepala dia. Kalau bayi yang sihat, setiap kali datang, semua benda yang cikgu sebut iaitu jisim, tinggi dan lilit kepala, ukur lilit kepala, iaitu tou de da, tou xiao. Setiap kali pergi, saiz akan bertambah untuk anak yang sihat. Faham ke tak faham? Itu yang mereka buat. Siapa yang biasanya mak ayah lahir di hospital kerajaan. Hospital kerajaan政府的. Ya, setiap seminggu mereka akan bagi buku. Setiap seminggu, 2 minggu dan sebulan lepas itu perlu hantar anak pergi ke klinik untuk timbang berat, ukur panjang dan ukur saiz kepala. Bayi yang sihat akan sentiasa bertambah. 一个正常的 baby, 你每一次去的时候就只有增加罢了. Dia tak akan berkurang. Kalau berkurang, doktor akan tegur. Ataupun jururawat akan tegur. Faham ke tak faham? Tiffany, boleh faham tak? Tiffany? 可以可以， Okay, ya. Farah Syakira, boleh faham Farah? Boleh. Okay, panggil Farah ya, sebab takut nanti ada salah faham ya. Okay, jadi kita sambung sekarang. Apa lagi di sini? Cikgu perlu buat praktis formatif ke tak? Jangan risau. Nanti cikgu akan tukarkan dalam bentuk Google
form, kamu type kat situ. Kalau tak boleh type, buat dalam buku je. Boleh juga. Okey, kita sambung. Sokongan pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan. Kita belajar pasal haiwan banyak, sekarang kita pergi ke tumbuhan. Murid-murid, mengapakah tumbuhan memerlukan sokongan? Okey, sebab sokongan itu membantu tumbuhan berdiri tegak untuk dapatkan cahaya matahari. Highlight berdiri tegak. Kenapa highlight? Highlight berdiri tegak. Highlight mendapatkan cahaya matahari untuk fotosintesis lah. Jadi kalau pokok itu tak boleh nak berdiri tegak dan tinggi, jadi dia tak dekat dengan cahaya matahari, maka dia boleh matilah. Dia nak capai matahari. Jadi sistem sokongan memastikan daun terdedah kepada matahari dan dapat melakukan proses fotosintesis. Sokongan juga diperlukan untuk menampung berat tumbuhan dan menyediakan kekuatan untuk menentang tiupan angin. Highlight menentang tiupan angin dan highlight kekuatan. Kalau dia tak kuat, angin datang, dia pun akan tumpang. Okey? Jadi kalau kamu tengok dalam gambar raja ini, okey? Gambar raja ini, okey, dia tunjukkan batang dan akar untuk tumbuhan yang sihat. Setiap satu masa, setiap seminggu, saiz dia akan bertambah. Kepada murid-murid, cikgu tahu ada antara kamu kata, cikgu, saya nak baca buku ni senanglah. Andai kata kamu rasa boring nak baca buku teks, dalam Google Classroom, cikgu telah memberikan anda nota pendek. Ada nota kat dalam dah. Kamu nak salin ke tak nak salin, up to you. Tapi nota sudah ada. Sekarang dunia gadget dan dunia laptop, handphone dan juga laptop. Boleh buka bila-bila masa dan baca. Kalau kamu tak faham, cikgu tunjukkan sekali lagi, tengok Google Classroom, buka screen sekarang, kamu boleh tengok. Cikgu dah bagi bukti Jadi nota ringkas, cikgu ada dah bagi dalam bentuk PDF nota ringkas daripada syarikat tertentu dia bagi, cikgu tukarkan dalam bentuk PDF, kamu boleh baca. Dan nota daripada Science Process Skill. Cikgu lupalah nama syarikat penerbitannya. Tapi terima kasih kepada Science Process Skill lah. Buku Science Process Skill sebab memberikan cikgu satu salinan yang senang untuk murid-murid buat ulang kaji. Kamu boleh baca dan boleh buat ulang kaji sendiri. Okey, sudah ada kat dalam. Jadi kamu tak ada alasan kata cikgu, nota kat mana? Cikgu tak suruh saya buat nota. Kita dah masuk ke zaman yang berbeza. Okey, berbeza Ini komputer dah. Jadi boleh buat ulang kaji sendiri. 得空的时候开来读. Kalau kamu tak faham bahasa tersebut pun, kamu sudah boleh copy. Copy, contoh, kamu tak faham, BM ke EI tak faham untuk yang kawan-kawan Cina kita, kalau tak tahu, bolehlah pergi, contoh, Google Translate. Okay, translate contoh, aku tak tunjuk nanti boleh tengok balik. Untuk siapa yang nak lebih senang faham, khususnya, okay, kalau kamu tengok, boleh tukar kepada bahasa Cina contohlah. Kau boleh copy ayat itu, translate dan faham. Nak ke tak nak saja. Okey? Nak atau tak nak saja. Sambung. Sistem sokongan. Muka surat 134. Sistem sokongan tumbuhan darat dan akuatik berbeza. Seperti yang kita dah belajar untuk rangka panggil apa? Haiwan rangka vertebrata darat, haiwan rangka vertebrata akuatik berbeza, dan juga yang burung pun berbeza. Sama dengan tumbuhan, tumbuhan darat dan akuatik berbeza. Kalau kamu tahu secara logik tumbuhan darat dan tumbuhan akuatik, mana satu yang akan lebih berat? Logik. Cikgu tanya, tumbuhan darat dan akuatik mana satu yang akan lebih berat secara logik? Kalau kau cikgu tanya macam tu kan, siapa nak jawab? Damia. Damia Syafiqah, boleh jawab tak? Damia? Darat dah. Betul kan? Jiwei. Darat. Darat dah, dia akan lebih berat. Cuwenying ada cuwenying. Wenying? Wenying? Siapa ni Akik ni? Cikgu nak tahu dia. Cikgu kurang
macam tahu dia tapi macam tak tahu juga. Tapi tak apa, nanti siapa-siapa boleh tolong jawab ya. Jadi darat lebih berat sebab dia perlu lebih kuat untuk sokongkan dia punya untuk sokong dia capai ke cahaya matahari. Jadi tumbuhan darat boleh dibahagi kepada tumbuhan berkayu dan tumbuhan herba. Untuk darat ada 2 jenis, satu kayu, satu herba. Herba tak berkayu lah. Cao ben zu, jadi tumbuhan berkayu biasanya besar dan tinggi. Seperti pokok rambutan, okey, dan seterusnya. Okey, mereka mempunyai tisu berkayu yang keras, kuat dan tegar. Tisu-tisu ini dibina daripada lignin dan mempunyai bahan kompleks yang tegar dan keras. Manakala tumbuhan tidak berkayu bergantung kepada air yang tersimpan di dalam sel batang. Cikgu, maksud dia apa? Okey, kalau anda tak faham, cikgu nak minta anda bayangkan rumput. Rumput ataupun daun pandan. Murid-murid, daun pandan. Kalau kita cabut daun pandan, biarkan di satu tempat, lama-lama daun pandan itu akan jadi lembek ke jadi keras. Pernah ke tak buat eksperimen macam ni kat rumah? Ataupun beli daun ke ataupun sayur dari luar, balik ke rumah, biar kat situ dalam setengah hari, kamu akan rasa sayur dan juga daun pandan itu akan jadi macam mana, murid-murid? Keras. Keras. Jadi Jadi, keras. jadi lembek lah. Maksudnya tak pernah perasan lah tu. Jadi lembek kan? Kalau nak keras, kecuali kalau kamu rendam dia dalam air. Betul ke tak, Syakila? Farah, Syakila? Betul. Okey? Siapa yang tak pasti boleh buat eksperimen senang je. Saya percaya semua orang makan sayur. Sayur salad ke, sayur apa panggil pak choy ke, kangkung ke. Beli, biar tengok je. Dia akan jadi makin lembek. Tapi kalau kamu rendam dalam air, pokok itu ataupun sayur itu akan jadi keras sebab dia serap air. Air itu yang akan menjadikan dia lebih keras. Okey, air yang disimpan di dalam sel batang itu yang akan memberikannya sokongan dan disebabkan oleh kita panggil kesegahan sel. Kesegah, bukan segar segah. Kalau English kita panggil turgidity, turgid. Sebab air ada di dalam, maka pokok itu akan bertegak. Kalau di cuaca yang panas, kalau di rumah kamu ada rumput ataupun pandan di tepi jalan, kamu tengok, kalau panas, kamu akan nampak pandan itu jadi lembek. Itu pun satu bukti yang kamu tengok, dia akan jadi lembek. Tapi kalau kamu siram air, sekejap je, kamu siram air, dalam setengah jam, dia akan berdiri tegak semula. Sebabnya akar serap air, tumbuhan tidak berkayu, okey, akar serap air itu, dan disebabkan sel menjadi segah, maka dia akan berdiri semula. Jadi batang tumbuhan tidak berkayu adalah lembut dan layu jika kekurangan air. Kalau kamu nak highlight lembut dan layu jika kekurangan air. Itu pasal siapa yang tadi cakap beli sayur balik rumah, sayur itu letak lama dia jadi keras, maksudnya kamu tak pergi perhatikan daun-daun sayur itu. Jadi aku minta, kalau nanti hari ini mak ayah dah pergi pasar balik, perhatikan daun-daun sayur khususnya yang letak terbiar untuk tempoh yang panjang, kamu akan rasa memang dia jadi lembek, berkedut. Tetapi kalau kamu rajin rendamkan sayur itu dalam air, daun itu akan kembali segah semula, segah. Okey, boleh ikut. Sesetengah tumbuhan membentuk struktur khas untuk memberi sokongan tambahan atau memanjat pada sokongan lain untuk memperoleh cahaya matahari. Okey, seperti highlight akar banir, buttress root ya. Akar banir ini biasa jumpa di tempat paya. Okey, memberikan sokongan lebih. Akar sokong, kalau kamu tengok pokok itu di tepi-tepi batang ada keluar akar dia nak beri sokongan lebih. Akar jangkang, apa itu akar jangkang? Cikgu nak lukis ni akar jangkang. Ini pokok,
Ini akar, ini air. Jadi akar itu akan tumbuh di tepi. Ini akar jangkang. Frog roots. Okey, jadi akan nampak benda banyak ni. Ini benda biasanya di tempat di bakau, paya bakau. Tempat bakau ya, paya bakau. 在沼泽地也是. Okey? Dan juga jangan tidak lupa sulu paut. Sulu paut dia akan pautkan pada, biasanya ini tumbuhan kamu akan jumpa kat tepi pagar rumah ke pagar sekolah. Dia akan lilik kat situ. Okey? Kamu biasa nampak pada orkid pun je lah, orkid dia. Dan kamu akan nampak pada pokok timun, peria dan labu. Dan tidak lupa akar cengkam. Kamu akan nampak pokok kecil ni dia cengkam pada pokok yang lebih besar. Akar cengkam. Setiap satu ini kamu perlu ingat. Sebab Nima akan keluar dalam objektif. Dia rasa objektif dia tak akan lari dah ni. Objektif Jadi ingat, untuk memberi sokongan kepada pokok, pelbagai akar telah berevolusi Maksudnya menjadi lain. Jangan fikir akar itu ada akar tunjang dan akar serabut saja. Akar tunjang Macam ni kalau akar ini tanah, ini akar tunjang. Akar serabut. Jangan fikir dua ini saja. Okey, kita ada lagi akar banit, akar sokong, akar jangkang, sulur paut dan juga akar cengkam. Siapa tak boleh ikut? Murid-murid. Boleh ikut ke tak? Cuanya tak ada lagi Ni inline ni macam mana? Ni Akid okey tak ni Akid? Cikgu nak tahu juga siapa kamu. Kalau rasa susah boleh type tau ataupun PM cikgu nanti Jadi yang lain, Jiwei boleh ikut Jiwei? Boleh. Boleh kita sambung sekarang. Kita sambung. Okey, kalau kita sambung, kita masuk ke tumbuhan akuatik pula. Disebabkan tumbuhan akuatik tidak mempunyai tisu berkayu. Tidak mempunyai tisu berkayu untuk sokongan. Jadi, apakah yang membenarkan tumbuhan akuatik itu berdiri? Sama ada di dalam ataupun di atas air. Jadi, kamu perlu tahu dia lebih mendapat daya apungan air. Selain itu, dalam tisu tumbuhan itu, cikgu apa itu tisu? Tisu paper ke? Bukan. Tisu itu ada sel-sel. Sel-sel dalam satu organisme sel yang menjalankan satu fungsi yang sama. 很多的细胞做同一个功能, kita namakan dia sebagai tisu. Okey? Jadi tisu dalam tumbuhan akuatik ada tisu parenchyma. Highlight tisu parenchyma. Dalam sel itu banyak gelembung udara, ada ruang-ruang udara. Okey? Jadi disebabkan ada gelembung udara, maka dia boleh apung. 也就是说那个植物能浮起来的意思，因为在它细胞里面有很多的空气。Okey? Selain itu keapungan tumbuhan dibantu oleh adanya ruang-ruang udara ini. Ada juga dalam tumbuhan akuatik membengkak dan mempunyai batang berongga. Highlight batang berongga. Okey? Batang berongga kalau anda tengok di sini dia tak ada Kalau cikgu nak yalah dia tulis kat sini pokok keladi bunting dan teratai. Batang berongga. Kalau kamu tengok kat sini dia punya batang itu ada banyak lubang. Supaya membenarkan air itu angkatkan tumbuhan akuatik itu ke permukaan air. Okey, jadi kamu akan nampak tumbuhan darat dan tumbuhan akuatik untuk segi sokongan berbeza. Jadi sekarang kita akan pergi ke bahagian yang agak hebat sekarang. Menentukan usia tumbuhan berkayu. Menentukan usia tumbuhan berkayu. Macam mana kita nak tahu tumbuhan berkayu itu berumur berapa? Jadi apabila mereka potong pokok itu, potong dah, tebang. Okey, kita akan highlight muka surat 135. Highlight menentukan usia tumbuhan berkayu. Highlight. Okey. Highlight menentukan bilangan gelang pertumbuhan. 有多少个圈? Berapa gelang? Ya. Kalau kita tengok, dia akan kira ikut gelang lah. 1 gelang, 1 tahun. Jadi, dia dah kira sampai 7, ada 8, 9, 10.
dan seterusnya. Maksudnya pokok ini berusia mungkin lebih tua daripada cikgu. Cikgu sebab gambar aja yang tak jelas. Kalau tidak kita akan sama-sama kira lah. Setiap garis tu kita akan kira 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24, 25, 26. Lebih kurang 26 tahun ke atas. Maksudnya tumbuhan pokok ini dah hidup lebih 3 dekad. 30 tahun lah cikgu rasa. Okey, jadi perlu tahu. Jadi apa cara lagi? Kalau tebang pokok itu agak kejam kan? Kalau kita nak tengok usia pokok, cara kedua kita boleh guna cara pokok tidak ditebang tetapi dikorek. Murid-murid dikorek menggunakan gerudi khas, masuk ke dalam, dikerudi sehingga 75% dan keluarkan. Jadi mata gerudi yang dikeluarkan dan gelang pertumbuhan akan dikira. Okey, kita akan tengok berapa gelang yang akan tinggal di atas gerudi tersebut. Jadi ini akan menyelamat pokok daripada ditebang. Tapi ini bukan kata tak penting lah. Dia perlu kita tahu saja. Kita sebenarnya boleh meramalkan usia pokok yang ada. Kalau kita tengok kat sini, pokok berkayu yang tinggi seperti pokok balak mempunyai akar banyak yang tumbuh melebar di atas permukaan tanah dan akar tunjang yang menusuk jauh ke dalam bumi. Ukuran lilitan batang biasanya besar untuk memastikan stabil dan kuat. Weh semua, kenapa dia punya pokok mesti jadi batang besar? Supaya dia memastikan dia tinggi, boleh sokong badan pokok itu daripada dia jatuh. Okey, kita sambung. Cikgu, kenapa kita nak belajar ini kan? Saya pun tak tahu. Tapi benda ini dah masuk ke dalam silibus anda. Cikgu yakin bab 6 ini akan ditanya. Tapi sama ada objektif ataupun kertas 1 kan? Dan kertas 2. Harap dia tak tanya dalam soalan kertas 2 lah. Menghubungkan sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. Sesuatu tumbuhan dikatakan stabil pada kedudukannya, muka surat 136 ya. Okey? Jika tidak mudah tumbang. Highlight stabil. Highlight tidak mudah tumbang. Macam haiwan antara jirafa dan buaya. Jirafa dan buaya. Buaya adalah lebih stabil. Apa itu stabil? Tidak mudah dan jatuh. Tidak mudah nak tumbang. 什么叫稳吗？稳就是说它站稳，不容易跌倒的。Jadi itu perlu ingat semula. Dan seterusnya, kestabilan tumbuhan dipengaruhi oleh pusat graviti dan keluasan tapak. Semakin rendah pusat graviti, semakin stabil tumbuhan itu. Bolehlah anda ramalkan antara pokok bunga kertas dengan pokok durian, yang manakah lebih stabil dari segi kedudukan pusat graviti. Okey, kalau ingat pusat graviti, murid-murid, antara pokok bunga kertas dan pokok durian, mana satu lebih stabil berbanding dengan menggunakan konsep pusat graviti? Siapa nak jawab? Cikgu, apa itu pokok rambutan? Rambutan dia kata. Pokok bunga kertas. Yang biasa kamu nampak kat sekolah kita pun ada. Yang macam ni. Pokok durian tinggi. Murid-murid, durian dan juga bunga kertas, mana satu lebih stabil? Jawapan kawan kita dah bagi Jiwei, durian. Betul ke tidak? Siapa nak jawab? Amira? Tiffany? Durian ke bunga kertas? Kamu tak jawab ini. Kamu hanya saja. Yang mana satu? Tiffany? Durian su. Ayo naik ke pokok bunga kertas. Naik ke pijawan. Mana satu lebih stabil mengikut konsep pusat graviti? Almira no Atika. Mana satu? Durian. Durian ya. Dah dua orang cakap durian ya. Okey, cikgu tanya saya seorang ya. Siti Adila Izzati, selamat datang.
Siti Adila Izzati ada? Ya. Pokok durian dan juga pokok bunga kertas. Mana satu lebih stabil? Pokok durian. Okey, 3 orang pokok durian Cikgu sekarang bagi tahu jawapan salah. Salah. Cikgu, pokok durian itu nampak lebih besar, lebih stabil. Murid-murid, stabil itu rujuk kepada tidak mudah tumbang dan khususnya dia dah bagikan kamu hints kat situ. Murid-murid, kalau kamu tengok dia dah tanya ikut pusat graviti. Jom kita ulang kaji sedikit. Murid-murid, kalau kamu ada buku teks, tengok buku teks kamu sekarang Tengok muka surat 126. Kalau tak ada, tengok pada skrin kamu. Kita dah belajar sebelum ni. Murid-murid, anda boleh tengok Cikgu pun tak nak buang masa. Sebelum ini kita dah belajar. Kalau kamu tengok, ingat ke tak gambar raja ini? Okey, zebra dengan buaya. Mana satu yang lebih stabil? Jawapan dia, buaya. Sebab, kenapa? Cikgu, buaya, yelah okey, kita tahu stabil, maksudnya tak senang nak jatuh. Tapi, kenapa? Jawapan dia dua. Satu ialah pusat graviti. Satu ialah tapak luas dia. Apa itu pusat graviti? Murid-murid, pusat graviti itu rujuk kepada titik keseimbangan pusat graviti. Ingat ke tak, cikgu pernah buat satu video macam ni kat depan kamu, cikgu pernah buat. Ini pen kan? Ada satu titik pusat pada semua objek. Nampak? Nampak ke tak? Jari cikgu sekarang pada titik pusat graviti dia. Titik keseimbangan. Kalau pusat graviti itu lebih rendah, 那个地心的中那个引力的中心越低 lebih rendah, lebih stabil untuk haiwan dan tumbuhan tersebut. Jadi kalau kamu tengok jirafah, kura-kura dan buaya, mana satu yang lebih senang jatuh? Jirafah. Sebabnya pusat graviti dia lebih tinggi. Jadi cikgu nak tanya sekali lagi. Kalau angin kuat datang, rasanya pokok bunga kertas ke durian yang akan jatuh dulu? Siapa nak jawab? Apa kata cikgu jawab, tanya balik murid-murid tadi yang tak cakap durian kan? Cikgu cakap angin kencang datang, pokok durian ataupun pokok kertas yang akan jatuh dulu? Jiwei. Jiwei? Ya? Pokok kertas. Pokok kertas juga Angin kencang datang, ta feng cui. Apa yang akan tumbang dulu? Siti Adila Izzati. Damia apa dia? Nadia apa dia? Pokok durian. Pokok durian lah. Pokok durian. Kamu tak percaya? Kalau angin kencang datang, dua pokok ada. Pokok yang lebih rendah itu, sebab pusat graviti dia lebih rendah. Jadi dia lebih kuat. Kalau pokok yang tinggi, angin kuat datang, dia lebih senang tumbang. Bukan sebab dia tinggi dan kuat. Kita nampak dia kuat, dia memang kuat. Isu dia adalah, dia stabil ke tak stabil. Dia hanya boleh stabil dengan syarat dia, akar dia memang luas gila. Tapi isu dia tak cukup. Setuju ke tak Amira? No Amira, setuju tak? Setuju tak? No Amira? Siti Adila Izzati, setuju tak? Siti Adila ada? Tiffany, setuju ke tak Tiffany? Setuju. Jadi, kalau kamu ingat muka surat 126, pusat graviti untuk objek yang lebih tinggi adalah kurang stabil. Sebabnya apa? Pusat graviti dia tinggi. Objek yang mempunyai pusat graviti yang rendah adalah lebih stabil. Sama dengan luas tapak. Okey, luas tapak. Itu pasal akar kalau boleh pergi jauh. Kalau dia pergi ke dalam tak cukup. Dia mesti, luas tapak dia itu mesti pergi jauh. Baru dia cukup stabil. Jadi kepada mereka yang tadi jawab soalan ini sebagai pokok durian,
Cikgu memerlukan anda sekarang fikirkan semula. Okey? Sekali lagi, antara pokok durian dan juga pokok bunga kertas, mana satu yang lebih stabil. Cikgu pun tak nampak masa ya. Mana sekarang kita ada. Okey. Sorry. Dah pergi ke bab yang lain dah ni. Jadi, apa lagi yang kita perlu buat? Murid-murid. Aktiviti mengkaji hubung kait antara sistem sokongan dengan kestabilan dalam tumbuhan nanti. Tapi cikgu nak pergi ke pola pertumbuhan sekarang. Cikgu tak nak buang masa. Ini adalah eksperimen wajib yang ketiga. Maksudnya laporan nadi, sana 3 dah. Laporan nadi, kadar nadi. Lepas itu eksperimen apa panggil itu? Untuk berbandingkan yang tulang berongga dengan tulang padat 2. Ini adalah eksperimen wajib yang ketiga. Pola pertumbuhan. Cikgu tak nak buang masa. Cikgu tahu ini sekarang PKP. Tapi sekali lagi, kamu sudah boleh buat persiapan dari tujuan sehingga ke prosedur. Sebelum kita mula nak buat pertumbuhan anak benih kacang hijau, cikgu nak semua orang, kalau ada kacang hijau kat rumah lah, kalau tak ada, jangan nangis, tak apa. Kalau ada, cuba tanam kacang hijau sehingga dia bercambah dulu. Mesti ada ramai yang tak pernah tanam kacang hijau. Cikgu, tanam kacang hijau buat apa? Kalau anda berjaya, kamu akan dapat tauge lah. Tapi cikgu tak minta kamu makan. Bukan. Cikgu nak kamu belajar tumbuhkan anak benih kacang hijau je. Biar dia bercambah dulu. Kalau anda berjaya buat dia bercambah, baru kita buat eksperimen ini. Macam mana kita nak kirakan ketinggian dia, lepas tu kita akan lukiskan graf. Okey? Jadi, kerja kamu dah jelas. Kerja. Cikgu tak minta kamu tulis nota, tak pernah lagi. Tapi cikgu minta kamu tulis laporan sains anda. Laporan sains. Jadi kamu sudah ada nadi 3. Sekali lagi, kadar nadi ada 3 laporan di situ dah. Lepas tu yang bandingkan longga dengan padat dan sekarang ini. Ada jumlah 5 laporan dah. Cikgu, saya belum buat eksperimen ini lagi. Sabar. Nanti cikgu kalau tak boleh buat juga, cikgu akan bagi nilai kat sini. Tapi cikgu nak kamu semua ambil gambar. Cuba buatkan kacang hijau bercambah. Kalau ada kacang hijau kat rumah. Kalau tak ada, tak perlu susah payah beli. Tak apa. Tengok kawan kita buat saja. Kalau ada, letakkan dia kat tempat yang berair, letakkan dalam cawan apa, tengok boleh ke tak kau buat dia bercambah. Boleh ke tak boleh, murid-murid? Murid-murid boleh ke tak? Siapa yang relakan diri buat, sudah tahu dia ada, dia boleh buat. Tak ada ke? Farah Syakira ada? Tak ada. Tak ada, sedihnya. Kalau tak ada, tak apa. Memang cikgu akan sharekan panggil apa itu? Video YouTube ada kat situ. Kamu akan tengok sebelah. Yang penting ini adalah eksperimen wajib. Kalau kamu tak buat hari ini pun, nanti lepas buka sekolah, kamu perlu tanam kacang hijau. Hari 1, hari 2, hari 3 sehingga dia dah bercambah. Tengok pertumbuhan dia. Mula hari pertama dia bercambah. Tengok panjang dia berapa. Okey? Memanglah ada rumah memang ada kacang hijau. Kalau ada, cuba cambahkan. Tak perlu banyak. 5 biji pun cukup dah. Ambil 5 biji. Nanti tumbuh kulat pula. Okey? Buat dan cuba. Harap semua boleh ikut. Siapa ada soalan? Cikgu akan susulkan kuis bab kelima nanti. Ya, Amirah? Tak ada. Bagus-bagus ya. Jadi sila siapkan semua kerja khusus yang di dalam Google Classroom. Okey? Kepada sesiapa yang masih belum lagi joinkan grup Google Classroom, okey, kamu ada 2 cara. Isikan kehadiran nanti, akan ada link. Link dia itu kamu tekan je sudah boleh masuk. Ataupun kamu ada Google Classroom apps di handphone, isikan dia punya kod kelas KF3INNY ni. Boleh masuklah. Okey, ada banyak kerja kat dalam boleh buat, termasuk nota yang ringkas. Tak ada alasan kamu tak boleh buat ulang kaji. Tak ada. Kamu tak suka baca buku teks pun, boleh baca di handphone,
boleh baca di laptop. Itu saja daripada cikgu. Okey? Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua dan minta izin supaya semua sila buka kamera. Buka kamera sekarang. Sekejap ya. Sila buka kamera. Cikgu nak ambil gambar kehadiran semua ya. Sila buka kamera. Damia, Syafiqah, Nadia, Nadira, kalau kamu rasa tak pakai tudung, pakai macam ni je. Buku teks, tutup skrin macam ni. Janji cikgu nak tahu kamu ada. Cuba ni. Adila, Izzati, Amira, Amira, Atika, Syakila, ni Akid, cuba ni. Sila buka kamera anda sekarang. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Atika, Adila, Jiti, Farah, Syakila ada? Okey, 3, 2, 1. Okey, terima kasih semua. Itu saja hari ini. Dan sila buat laporan. Okey, sila buat laporan. Nanti juga akan buat dalam Google Classroom ya. Itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi. Okay, goodbye. Bye. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama.